Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa dalam kelas hari ini 28 bulan 9 untuk prinsip peringkatan tingkatan 4 SMKAD. Okey, hari ini saya akan sambung penjelasan berkaitan susut nilai dan susut nilai terkumpul. Susut nilai ni kita tahu, okey, kita dah belajar pada minggu lalu. Susut nilai adalah apabila nilai aset bukan semasa tersusut dalam tahun kewangan, maka kita panggil dia susut nilai. Tapi bila susut nilai ni kita kumpul-kumpulkan, ambillah barang tu ada 3 tahun penggunaan. Tahun pertama susut nilai dia 1000, tahun kedua susut nilai dia 2000, tahun ketiga susut nilai dia 3000. Kalau kita campurkan semua sekali, ketiga-tiga tahun tersebut dapat 6000. 6000 tu ialah susut nilai terkumpul. Susut nilai untuk 1 tahun semasa, susut nilai terkumpul untuk nilai susut nilai yang dikumpulkan. Okey, macam itu. Jadi kita teruskan dengan 3 kaedah yang saya telah jelaskan sebelum ni. Ada kaedah garis lurus, baki berkurangan dan penilaian semula. Okey, kita rujuk buku teks muka surat 266. Okey, untuk kaedah garis lurus seperti saya beritahu sebelum ini dan kita dah buat pengiraan dia, formula untuk kaedah garis lurus ni adalah peratus susut nilai darab kos aset darab dengan tempoh. Okey, kaedah garis lurus juga dikenali sebagai kaedah atas kos. Okey, kaedah garis lurus juga dikenali sebagai kaedah atas kos. Dan kaedah garis lurus ni ada rumus yang kedua. Apabila dia berikan nilai scrap, maka kalau kita nak kira susut nilai adalah dengan cara kos aset bukan semasa tolak nilai scrap bahagikan dengan usia guna. Jadi ini kaedah garis lurus, kaedah pertama pengiraan susut nilai. Contohnya diberikan dalam buku teks muka surat 267 ni. Okey, belian sebuah kenderaan 65,000. Kadar susut nilai bagi kenderaan adalah 10% setahun mengikut kaedah kos. Dia kata kaedah atas kos. Maka kita nak kira susut nilai sama dengan kadar susut nilai darab kos aset darab tempoh masa. Jadi peratus dia dah berikan 10%. Darabkan dengan kos barang tersebut 65,000. Darabkan dengan tempoh masa dia 12/12, maksudnya cukup 1 tahun. Kenapa cukup 1 tahun? Sebab soalan ni dia tak nyatakan dia beli pada bulan berapa. Okey, kita anggap dia 1 tahun tempoh perikanan 12/12. Kira dapat 6,500. Itu kaedah yang pertama pengiraan susut nilai. Tapi ini saya dah jelaskan dengan terperinci minggu lepas. Tapi ada 2 kaedah lagi yang kita kena gunakan dalam mengira susut nilai. Yang kedua adalah kaedah baki berkurangan. Dan yang ketiga kaedah penilaian semula. Kita tengok dulu kaedah baki berkurangan. Kaedah baki berkurangan menyatakan bahawa kita nak kira susut nilai adalah berdasarkan satu kadar tetap ke atas nilai buku aset bukan semasa. Susah sikit nak faham kan? Okey, pendek kata, rumus dia berbeza. Okey, apa beza dia? Beza rumus kaedah baki berkurangan adalah peratus susut nilai kita kena darabkan dengan kos yang ditolak susut nilai terkumpul. Baru darab tempoh masa. Jom kita tengok perbezaan. Kalau kaedah garis lurus, okey, peratus susut nilai darab kos aset bukan semasa darab tempoh masa. Jadi nampak simple. Okey, senang je. Sebab dia cuma ambil kira. Sekejap Okey, dekat sini cuma ambil kira kos bukan semasa. Okey. Untuk kaedah baki berkurangan, kos bukan semasa kena tolak dengan susut nilai terkumpul dulu. Baru darab dengan tempoh masa. Ni perbezaan dia. Okey, ni 2 ni adalah perbezaan antara kaedah garis lurus dengan kaedah baki berkurangan. Okey, so kalau soalan kata, contohnya soalan 12, dia kata dia nak kita kirakan susut nilai mengikut kaedah baki berkurangan. Jadi kita gunakan formula rumus yang kedua ini. Okey, contohnya pada 1 Januari 2016 sebuah komputer telah dibeli dengan harga RM6,000. Kadar susut nilai bagi komputer adalah 10% setahun mengikut kaedah
baki berkurangan. Ni dia kata mengikut kaedah baki berkurangan. Tempoh peakawanan berakhir pada 31 Disember. Hitung susut nilai komputer bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Okey. So, soalan ni dia kata dia beli barang tahun 2016. Dia minta kita kira susut nilai komputer bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Nak kira, kita kena kira daripada awal sampai tarikh tersebut. Daripada 1 Januari, kena kira sehingga tarikh 31 Disember. Why? Sebab kita nak kira jumlah susut nilai tahun semasa. Mesti tahu dia punya susut nilai terkumpul terlebih dahulu. Okey, kalau nak jumpa susut nilai terkumpul tu kena kira lah. 2016 beli barang pada 1 Januari. So, kalau kita nak kira kadar susut nilai dia, kita masukkan persen. Dia kata 10% tu 10%. Darabkan dengan kos aset. Dalam tahun 2016, barang ni dibeli, komputer dibeli dengan harga 6,000. So, dia masukkan 6,000 kos aset tersebut. Tolak susut nilai terkumpul. Tahun pertama, saya dah kata, susut nilai terkumpul tak ada lah. Okey, kenapa tak ada? Sebab baru beli. Macam mana nak ada susut nilai terkumpul? So, susut nilai terkumpul dia kosong. Darabkan dengan tempoh, oleh kerana dia beli pada 1 Januari, berakhir 31 Disember 2016. So, kita darab 12/12. Jadi, pada tahun 2016, belanja susut nilai RM600. Okey. Jadi, RM600 ni adalah susut nilai terkumpul tahun 2016. Kerana itu, pada tahun 2017, bila dia minta kita kira susut nilai, okey, 10% darab dengan 6,000 harga kos. Tolak dengan susut nilai dia RM600 ni. Susut nilai terkumpul dia RM600. Jadi pada tahun 2017, belanja susut nilai BSN. Okey. Tahun 2017 540. Belanja susut nilai tahun 2016 600. Tahun 2017 540. Kalau kita kira lagi pada tahun 2018. Okey. Jadi kat sini susut nilai terkumpul dia dah makin banyak. 6,000 tolak dengan susut nilai terkumpul tahun pertama, susut nilai terkumpul tahun kedua. Jadi makin berkurang belanja susut nilai tersebut. Belanja susut nilainya semakin lama semakin berkurang. Sebab ini kita panggil kaedah ni adalah kaedah baki berkurangan. Sebab dia punya susut nilai semakin lama semakin berkurang. Okey. Susut nilai dia 600 jadi 540 jadi 486. Ini kita panggil kaedah baki berkurangan. Okey. Peratus darabkan dengan kos tolak susut nilai terkumpul. Baru darabkan dengan tempoh masa. Okey. 2017-2018 kenapa dia tak masukkan masa? Juga saya dah beritahu pada kelas yang lalu. Kalau contohnya kita tahu setahun, tak masukkan 12/12 pun tak apa. Okey, sebab dah tahu dah tempoh dia setahun. Jadi tak masukkan tempoh pun tak mengapa. 12 bagi 12 kan 1. So tak masukkan pun tak apa. Okey. Ni dia kaedah pengiraan susut nilai baki berkurangan. Ataupun soalan mungkin akan minta kita guna kaedah yang ketiga. Okey, kaedah ketiga, kaedah penilaian semula. Ni paling simple. Okay, kalau kita nak kira susut nilai, kaedah penilaian semula adalah dengan cara menggunakan rumus seperti di bawah. Okey, rumus ini menyatakan bahawa nak kira kita punya susut nilai adalah dengan baki awal tambah belian tolak baki akhir. Senang je, baki awal aset tambah belian aset baru tolak baki akhir. Contohnya, pada contoh 13 ni dia kata pada 1 Januari baki alatan kilang ialah 1,800. So, ni baki awal. Belian alatan kilang yang dilakukan sepanjang 2016 sebanyak 2,400. Ni belian aset baru. Pada akhir tempoh peakawanan 31 Disember, alatan kilang tersebut dinilai 2,800. So, yang ni baki akhir. Berapakah susut nilai kilang tersebut? So, kita kira lah. Okey, baki awal tambahkan dengan belian dapat jumlah.
tolak baki akhir, dapatlah dia punya susut nilai pada tahun tersebut. Okey, inilah dia kaedah mengira susut nilai. Ada 3 kaedah tersebut. Sama ada kaedah garis lurus, baki berkurangan atau kaedah penilaian semula. Nak kira guna kaedah yang mana bergantung pada soalan. Sebab soalan akan beritahu kita diminta mengira menggunakan kaedah yang mana satu. Okey, boleh tengok contoh buku teks ini dalam muka surat 271. Okey, dalam muka surat 271 ada latihan minda 8.4. Okey, dia minta kita buat beberapa jenis pengiraan. Okey, so saya nak awak kira susut nilai tersebut. Okey, 1, berikan 3 kaedah pengiraan susut nilai, jawab soalan 1. Okey, soalan 2. Okey, pada tahun 2016 Pedagang Sofia telah membeli perabot yang baharu. Kira susut nilai, so kena kira. Okey, awak kena tentukan dia guna kaedah mana supaya awak boleh kira susut nilai pada 31 Disember 2016. Okey, tengok betul-betul. Membeli perabot baru. Okey, so dia ada perabot lama, baki lama, ada perabot baru dia beli. Kemudian ada baki akhir. So tentukan kaedah mana awak nak guna. Yang ketiga, okey, soalan 3, membeli sebuah van terpakai, van sebut ni dia dah beritahu dah 10% atas kos. Okey, tak payah buat akaun. Ni tak payah buat. Saya nak minta awak tunjukkan cara mengira belanja susut nilai. Buat soalan 3 juga. Cuma tunjukkan cara mengira belanja susut nilai. Okey, tak payah ni buat akaun kenderaan, akaun susut nilai, tak payah buat. Belum belajar lagi. Okey, soalan 4 sama juga. Okey, saya nak awak kira dia punya belanja susut nilai. Okey, kira belanja susut nilai untuk soalan 4. Okey, tu je. Okey, 1, 2, 3 dan 4. Okey, sila jawab 4 soalan ini. Okey, dan hantar hasil anda kepada saya. Okey, menggunakan private message lah. Okey, awak boleh telegram saya private, tunjukkan jawapan yang awak buat. Nak buat jawapan atas ni kira pun boleh. Okey, awak terus tulis dekat atas ni dan sebagainya. Ataupun awak nak tulis atas kertas, ambil gambar hantar saya pun boleh. Okey, so tu tugasan hari ni mengira susut nilai, latihan minda 8.4, soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan soalan 4. Okey, 3 ABC tak payah, 4 ABCD tak payah. Saya nak awak tunjukkan cara awak kira susut nilai sahaja. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih dan selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.